Sambutan pada tahun ini diberiakan lagi di Dataran Putrajaya. Okay. Jadi bersemangat nak bawa anak-anak dan isteri bersama-sama. Mesti, of course. Kita tentu akan cuba bawa dan untuk nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan persiapan dan juga apa akan berlaku pada 31 Ogos ini nanti Dataran Putrajaya, kita sangat bertuah pada pagi ini kerana kita akan ditemani akan ada pencerahan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Silakan. Wow, dia bawa hadiah untuk kita. Wow. FM pun dapat. Assalamualaikum, YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak. Jalur Gemilang dah lama orang tak hadiahkan saya Jalur Gemilang. Yes. Semangat dia semakin bawa kat dada kita ni. Silakan, YB. Silakan. Sila. Ya. Dan kita hormati. Kita pegang ni. Okay, kita dekat sikit. Kita bagi ruang untuk YB. Kan? Sebab kita pun nak bertanya. Kita ni banyak memori tentang sambutan Hari Kebangsaan. Apakah memori awal sebagai kanak-kanak? Masa kecil-kecil dulu lah. Masa kecil-kecil dulu. Saya ingat ada satu hari acara pembarisan. Satu tahun tu mungkin masa tu mak saya dia kerja dengan Kementerian Penerangan waktu tu. Dan kami berada dekat bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan depan Dataran Merdeka. Okey, betul. Ya, betul lah. Betul kan? Lepas tu ada di satu corner, satu sudut. Kemudian mak saya dia pusing, Fahmi, ni Menteri Belia. Menteri Belia ke Menteri Pendidikan, saya tak ingat. Tunjuklah. Datuk Seri Anwar. Okey. Masa tu kecil kan? Kecil Masa tu saya rasa mungkin 8-9 tahun kot. Tak tahulah. Okey. Hai uncle. Siapa tahu kan? Tak tahu kan. Siapa tahu sekarang dalam satu kabinet bersama-sama. Itu antara perkara yang saya ingat sampai ke hari ini. Tapi of course sama macam ramai rakyat Malaysia, biasanya suasana pada hari pagi Hari Kebangsaan tu memang sangat-sangat excited kan. Kita kalau dapat pergi kita pergi, kalau tak kita buka TV sambil makan sarapan pagi. Wajib. Lepas tu duduk depan TV tengoklah kan. Uish, satu. Betul. Dia kadang-kadang saya pun orang kata conflicted, rasa macam okey kalau pergi kita dapat rasa suasana. Kalau tak pergi kita dapat zoom in tau. Tengok betul-betul camera work tu kan. Pembarisan tu. Jadi ini pun saya rasa satu suasana yang agak menceriakan. Kalau tak dapat pergi, kita masih dapat tonton di TV. Okey, YB, dalam pembarisan tu yang paling looking forward lah, kontijen mana tu? Masa kecil yang sekarang mungkin semua nak tengok kan. Saya suka masa fly past, masa kalau ada jet kan, juga udara dia persembahan udara dia. Yang tu yang paling exciting lah sebab kita manalah biasa tengok kan macam tiba-tiba betul, bukan selalu kan. Saya paling tertanya-tanya macam mana mereka boleh koordinate time tu kena sampai, time tu kena macam tu lah. Itulah dia. Itu tu memang untuk saya pun bila kita nampak Angkatan Tentera Malaysia gitu. Memang tabik hormat lah. Baik. Jadi saya pasti persiapan yang dilakukan menjelang sambutan tahun ini saya pasti semuanya sedang scramble at this point in time. Macam mana sebagai pengerusi Jawatan? Alhamdulillah kita baru selesaikan mesyuarat akhir 2 hari yang lalu. Segala persiapan berjalan dengan lancar. Raptai akan mula dan insya-Allah Sabtu ni saya akan pergi lawat tapak untuk lihat semua persiapan. Insya-Allah everything is good, semua berjalan lancar. Dan saya harap ramai yang akan datang nantilah pada 31 Ogos, datang awal kalau boleh lepas subuh datang kan. Dan kita dah sediakan ruang yang secukupnya. Dan insya-Allah ada banyak juadah yang akan disediakan di keliling kan. Ala-ala karnival begitu seperti biasa. Macam biasa kan. Dan ramai yang akan insya-Allah lah, kita harap ramai akan datang. YB, nampak bila cakap tentang satu perkara yang kita ni jadi pengerusi, kita tuan rumah lah yang kita nak koordinate semua tu, debaran secara peribadi untuk 31 Ogos nanti. Dia rasa stres pun ada. Tapi saya rasa kena enjoy juga, kena rasa macam yang ini untuk satu negara kan. Ini bukan untuk kementerian ataupun untuk peribadi. Ini untuk Malaysia. Jadi bagi saya dia satu acara yang sangat penting dan dia sebenarnya satu peluang untuk kita rapatkan
sesama kita, eratkan perpaduan, ya, silaturahim, dan ini antara harapan saya lah. So Debaran tu dari segi persiapan insya-Allah, kan, tapi niat dan hasrat tu untuk ingatkan kita apa maksud merdeka dan pembentukan Malaysia, dan kita sebagai warga negara, tugas tanggungjawab kita sebagai warga negara. Jadi benda-benda ni pun berlega di fikiran saya, dan itu pun menambah stres serba sedikit. Stres yang baik lah ya. Stres yang baik. Sebab saya tak nak kalau kita yang kibar Jalur Gemilang ni, dia hanya time merdeka, time hari kebangsaan ataupun bulan kebangsaan je kita kibarkan. Tapi insya-Allah saya rasa daripada bangku sekolah lagi kita dah dididik, kan. Jadi harapan saya pengamatan tentang makna Hari Kebangsaan, Hari Malaysia ni dapat diterapkan dan diamalkan. Dan bila kita terapkan tu secara konsisten, terutama kalau kita nak menentu anak, kan, daripada buluhnya. Jadi slogan pada tahun ini Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan, dan di sini harapan YB untuk menggambling tenaga bersama dengan GLC, NGO dan sebagainya. Jadi macam mana dengan penggamblingan tenaga ni, kerjasama itu macam mana? Ya, alhamdulillah setakat ni kita lihat ramai yang nak turut serta. Sampai ke semalam kami masih berbincang, kan. Jadi ada permintaan yang last minute daripada syarikat ini, daripada kumpulan ini, NGO itu. Tapi sebab kita ada had masa yang agak terhad. Antara lain sebab bila kita ada pertunjukan udara, kita kena blok waktu penerbangan. Dan KLIA tak terlalu jauh dari situ. Jadi ada kesan. Tapi masa yang sama kita pun tak nak orang terlalu panas matahari, kan. Jadi kita setkan masa tu, dan kalau sempat kita masukkan. Tapi alhamdulillah saya lihat tahun ini penyertaannya memang ramai, sangat memberangsakan, dan ramai lagi yang masih nak masuk. Jadi itu saya ambil sebagai petanda yang positif. Semangat kebangsaan tu. Betul. Babi, cakap tentang pembarisan ini antara acara yang ditunggu-tunggu jugalah, kan. Sedikit teaser tentang tentatif pembarisan tu, apa yang boleh kita look forward untuk sebab tahun lepas kami berada di sana. Jadi kita mahu tengok depan-depan, kita teruja. Tahun ni tak pergi. Tahun ni akan pergi juga. Memang. Akan pergi. Jadi sebab tu saya nak tahu macam tahun lepas macam mana, tahun ni macam ni, sikit teaser sikit. Dia tahun ni kita minta Kementerian Perpaduan untuk usahakan satu slot yang khas. Jadi yang ni dia akan menonjolkan aspek perpaduan, ya, di kalangan rakyat ini, menjunjung titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga Tuanku Timbalan Yang di-Pertuan Agong, menegaskan kita perlu pupuk perpaduan di kalangan masyarakat. So itu salah satu segmen yang saya harap dapat menonjolkan sedikit perbezaan. Tapi bagi yang selalu mengikuti, ya, kita ada the regular mainstay lah orang kata, ya. The regular itu tu memang akan ada. Memang ada yang saya rasa viral dalam TikTok semua tu pun itu pun akan ada juga. Itu tu kan. Sabar ni. Buat saya rasa kecil sangat tu. Ya. Tak apa, apatah lagi kita, kan. Itulah dia. Kita yang badan comel gitu. Saya difahamkan kalau YB suka fly pass dia, kan. Saya difahamkan tahun ni ada satu istimewa juga, kan. Acara, boleh tak saya cakap? Boleh. Acara terjun. Betul boleh. Ada? Ya, betul. Ada Vet 69 Komando kita. Betul jadi? Kita ada. Awak begitu awal ni. Kita ada. Jadi itu satu yang agak special. Payung terjun. Jadi selain daripada air show ni, kita akan ada payung terjun. Jadi kita harap ramai yang akan datang untuk saksikan. Boleh saksi depan mata ni, dan anda boleh juga tonton di televisyen lah. Itu yang lebih penting, untuk sambutan seluruh rakyat Malaysia. YB, Putrajaya dipilih pada tahun ini, tataran di sana. Antara kemudahan yang mungkin boleh disediakan kepada pengunjung untuk orang tahu lebih mudah datang ke sana. Ya, kita ada pengangkutan awam yang boleh dinaiki dan disediakan juga bas-bas perantara. Jadi jangan risau, kalau nak drive pun boleh, kalau nak ambil pengangkutan awam pun boleh. LRT dan sebagainya ada disediakan. Dan kalau datang pun sebenarnya kita boleh park dekat satu tempat dan ambil bas. Itu lebih mudah. Ada memang disediakan. Untuk dapatkan maklumat lanjut juga boleh pergi ke laman web merdeka360.my. Okey. Ya, betul.
Merdeka 360 dah buat dia check dulu. Betul. Sebab selalu modus operandi dia, kita parking kat PICC, kita naik shuttle bus. Kalau nak jalan memang jenuh. Memang jenuh. Kalau ada anak-anak. Ya, betul. Itu penting dia. Jadi mungkin pesanan YB lah kepada orang ramai dalam kita menyambut sambutan Hari Kebangsaan ini. Maybe ada do's and don'ts dia. Macam tahun lepas saya difahamkan, tiba-tiba kita dapat tahu drone sebenarnya tak boleh dibawa macam tu saja. Itu hal keselamatan. Betul. Jadi kita ingatkan pihak polis dan juga CAAM dia mengingatkan sesiapa yang berhasrat untuk menerbangkan drone dia mesti daftar dulu. Dan sekiranya tidak, aspek-aspek keselamatan ni akan diperketat pada hari sambutan Hari Kebangsaan, acara pembarisan, dan drone orang awam tak dibenarkan untuk diterbangkan di sekitar kawasan Putrajaya itu. No fly zone. Dia bukan untuk drone lah. Jadi kalau ada yang berminat mesti dapatkan kebenaran daripada PDRM dulu. Kalau tak ada kebenaran, dan dia akan ambil tindakan. Jangan saja je lah. Sekatlah pada kita. Okey, Wabi. Hari Kebangsaan 31 Ogos kita sambut setiap tahun. Sekarang ni ialah selepas pilihan raya negeri, musim-musim itu semua pun dah tamat, selesai untuk kita pergi. Mungkin harapan Wabi sendiri sebagai antara pengerusinya dan juga Menteri Komunikasi dan Digital sendiri untuk sekarang ni waktu untuk kita bersatu padu di bawah satu bendera kita ini untuk bersama-sama lagi Jalur Gemilang. menaikkan semangat kebangsaan ni, Wabi. Betul. Jadi saya harap masa berpolitik tu dah selesai. Kita ada beberapa PRK itu yang kecil kan, tapi PRU dah selesai, PRN dah selesai. Kalau dulu kita kibar bendera parti, sekarang kita kibar bendera Malaysia. Jadi kita bersatu padu, tak kira fahaman politik. Malaysia ni milik kita bersama. Jadi kita kena jaga bersama dan kita kena bangunkan bersama. Di ini harapan saya, message yang dapat kita sampaikan, dan beza politik tu kita tunggu PRU nanti. Itu bawa ke situ. Lama lagi. Musim, tunggu musimnya. Tapi sekarang ni kita bersatu padu demi Malaysia. Demi Malaysia, insya-Allah. Okey, jadi di sini YB, kalau kita cakap pasal sambutan Hari Kebangsaan ni, raptainya seperti yang kita katakan mesti dah ada dan ada di sini. Jadi mungkin persiapan orang ramai boleh tengok ke kalau raptai ni? Dan bila masa-masanya? Kalau nak tengok boleh, tapi dia antara sekarang dengan lebih kurang 28-29. Kebanyakan daripada persiapan tu akan dilakukan di kawasan masing-masing, di sama ada kementerian masing-masing ada tempat-tempatnya lah. Tapi raptai ni dia lebih macam nak cek masa, jadi bukan the full tu lagi. Kalau nak tengok the full thing, datang 31. Kalau raptai tu tak apa, simpan dululah. Saya selalu kalau begini awal-awal pukul 6.30 atau 6.45 lepas subuh tu terus mari anak-anak jom kita jalan. 6.45 lambat dah tu. Lambat lah. Pukul berapa datang awal. Kalau nak boleh pergi solat subuh dekat kita ada masjid-masjid dekat Putrajaya, boleh pergi solat subuh dekat situ. Kemudian segera pergi ke dataran Putrajaya tu dan boleh line up dekat situ dah bersiap sedia. Boleh, tak ada masalah. Betul, cop tempat siap-siap lah kan. Sebab tahun lepas pukul 3 pagi dah penuh dah depan-depan semua tu. Ada yang pukul 3 pagi. Itu betul. Dia tapi tahun lepas kita pergi ke dataran Merdeka kan. Betul. Tahun ni dataran Putrajaya dengan infrastruktur insya-Allah ruang dia lebih luas. Dan kita jangkakan mungkin boleh capai hampir 100,000 yang boleh datang. 100,000 ya. Okey, 100,000 tapi dataran Putrajaya ada besar sikit. Dia besar. Dia besar. Jadi insya-Allah saya rasa this year best. Best dengan dataran. Kebi pesanannya mungkin yang terakhir kepada semua yang menonton kami di Malaysia hari ini, semangat akibatkan jalur gemilang ni bukan setakat di bulan kebangsaan tetapi sepanjang kehidupan kita demi Malaysia ni. InsyaAllah. Silakan. Jadi saya harap dia bukan hanya pada 31 Ogos tapi setidak-tidaknya sehingga 16 September. 16 September tu sambutan Hari Malaysia. Betul. Satu tarikh yang sangat penting pembentukan negara kita. Tapi lebih penting dari itu, kita sentiasa hormat, sayang jalur gemilang dan kita
kibarkan. Ya. Kalau boleh sepanjang tahun. Betul. Dan paling penting, mekar di hati. Ya. Itu yang paling penting. Mekar di hati. Okeylah. Jadi dengan pesanan YB kepada anda semua, mungkin jemput datang ramai-ramai, makanan ada, entertainment ada, perbarisan juga ada. Jadi inilah peluang seperti yang YB sebutkan sebentar tadi untuk kita rapatkan saf, rapatkan jurang antara kita, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira fahaman politik juga ya. Jadi mungkin dari sudut di sana YB mungkin ada pesanan untuk ajak orang ramai datang YB sekali lagi. Ini eksklusif kami nak berikan ni kepada rakyat Malaysia. Jadi kepada semua rakyat Malaysia, jemput datang ke Dataran Putrajaya pada 31 hari bulan Ogos, bermula kalau boleh jam 6 pagi ataupun 7 pagi, dan kita sama-sama saksikan acara pembarisan sempena Hari Kebangsaan yang cukup gilang gemilang pada tahun ini. Kalau anda tak dapat hadir, tonton di televisyen. InsyaAllah jumpa di sana. Yep, betul. Alhamdulillah. Ya, kita juga akan berlintas langsung dan saya difahamkan InsyaAllah Tuan Hanim Miswan kita akan berada di Dataran Putrajaya. InsyaAllah saya akan ke sana lah bersama-sama nanti. YB kita lambai dari jauh je lah. Lambai dari jauh. Saya akan lambai dari kaca televisyen insyaAllah. Okay. Terima kasih untuk jalur gemilang ni. Terima kasih. Ya, Ini betul. kita simpan ni. Yang akan saya simpan ni. Ni ada cap jari YB ni kat sini. Saya akan simpan. Sekali kita minta lagi sekali lah cap jarinya. YB all the best untuk sambutan Hari Kebangsaan ini. Ini satu tugasan tanggungjawab yang sangat besar di negara kita Malaysia. Betul. Tapi kita percaya persiapannya sangat rapi pada ketika ini. YB Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Alhamdulillah.